Semayang jenazah ghaib kita boleh lakukan apabila kita tidak berada dekat tempat jenazah, hanya kita berada jauh daripada jenazah. Tetapi dalam isu COVID-19 sekarang ni, walaupun kita satu kampung sekalipun, sebab kita tak dapat nak pergi untuk menunaikan solat jenazah, maka kita boleh juga solat jenazah cara ghaib dipanggil. Ghaib ni maksudnya bukan jenazah tu yang ghaib, bukan hilang tiba-tiba, bukan. Ghaib maksudnya dia tidak berada hadir, tidak berada bersama dengan kita. Okey. Maknanya kita tak dapat semayang dalam keadaan jenazah tu depan mata kita, bukan depan mata kita. So semayang jenazah ghaib ni syarat dia, pertama sekali syarat dia adalah macam syarat semayang. Saya katakan nak bagi simple, nak bagi senang. Syarat macam syarat semayang. Maksud syarat semayang apa dia? Kena tutup aurat, kena menghadap kiblat, kena suci daripada najis, suci daripada hadas. Maksudnya mesti ambil semayang lah kan, saya ada semayang. Jadi maknanya syarat-syarat tu kena jelas. Dah tutup aurat, dah menghadap kiblat. Walaupun tak ada jenazah depan kita ni, tapi kita kena menghadap kiblat. Semayang menghadap kiblat, tutup aurat, pastikan ada wuduk, kan, tak ada najis. Selesai semua syarat, maka kita pun berniat. Kita niat apa dia? Kita niat sahaja aku solat ke atas jenazah sekian kerana Allah Ta'ala, ataupun ke atas mayat sekian 4 kali takbir kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun boleh juga secara umum, kan? Contohnya sahaja aku solat jenazah ke atas mayat-mayat yang ataupun jenazah yang meninggal kerana COVID-19, contohnya. Ataupun secara khusus kepada individu-individu tu kita boleh sebutkan nama pun tak ada masalah. Maknanya bukan disyaratkan mesti sebut nama. Bukan mesti sebut nama, sebab ialah kadang-kadang yang jenazah COVID-19 ni banyak juga yang kita tak kenal, kan, ataupun mungkin semua kita tak kenal. Jadi kita doakan secara umum macam tu pun tak apa. Bukan doakan, niatkan. Niatkan. Maknanya bila kita nak angkat takbir, kita niatkan dalam hati kita, aku ni tengah semayang jenazah ke atas mereka tu, orang-orang tu, orang-orang yang kena COVID-19 ataupun individu-individu yang kita kenal apa semua, kan, pakcik kita ke siapa ke lah yang kita tahu tu, Allah. Jadi kita pun angkat takbir, Allahu Akbar. Jadi waktu kita takbir tu Allahu Akbar, dalam hati kita niatkan aku solat jenazah ke atas orang-orang tu. Okey. Kita sebut dia tak semestinya spesifik. Tak semestinya spesifik, kan. Boleh je Allahu Akbar, dalam hati kita aku solat jenazah ke atas mereka-mereka tu. Adalah kita tahulah siapa dia yang kita semayangkan. Kita tahu siapa yang kita semayangkan. Kemudiannya pula semayang jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Semayang jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Okey. Jadi kita semayang tu dekat depan dinding pun boleh, tak ada masalah, sebab memang kita takkan rukuk. Atau kalau depan dinding pun tak apa, yang penting menghadap kiblat. Yang penting menghadap kiblat. Okey. Kemudiannya kena berdiri. Kalau kita mampu kena berdiri, sebab dia semayang fardu. So memang kena berdiri menghadap kiblat. Okey. Lepas tu kita kata tadi 4 takbir, kan. So takbir yang pertama sekali yang Allahu Akbar yang kita niat tu, kan, Allahu Akbar, terus kita baca Al-Fatihah. Baca Fatihah. Tak payah baca doa iftitah. Tak payah Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira, tak payah. Angkat je takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Baca Fatihah dari awal sampai habis. Okey. Lepas tu dah habis, waladdallin, amin, Allahu Akbar. Takbir pula kali kedua. Takbir kali kedua kita pun baca selawat. Selawat tu nak baca selawat apa? Yang paling bagus sekali selawat adalah selawat kepada Nabi SAW yang biasa kita baca waktu tahiyat akhir, yang dipanggil selawat Ibrahimiyah, kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, kalau kita tak nak selawat yang macam tu pun, kalau kita nak cepat, kita boleh je Allahu Akbar, baca Fatihah takbir pertama, Allahu Akbar takbir kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cukup. Terus takbir yang ketiga pula, Allahu Akbar, begitu je, boleh. Okey.
Maknanya kalau tak baca yang panjang pun paling tidak mesti selawat. Okey. Lepas tu takbir yang ketiga, Allahu akbar. Okey. Takbir yang ketiga mesti baca doa. Okey, doa. So doa untuk jenazah tadi tu. Kalau jenazahnya ramai sebab apa yang meninggal kerana COVID-19 ni tiap-tiap hari lebih daripada 3 orang contohnya kan. So kita pun baca Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Okay. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Okey. Kalau ramai. Kalau untuk Ustazah Syadia seorang, maka baca dah Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Okey. Ada bacaan yang panjang lagi. Wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wabdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannah wa a'idha min adzabil qabr wa fitnatihi wa min adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Contohnya. Boleh juga nak baca yang panjang tu, tapi takut sebab nak panjang kan tak baca langsung kan. Ataupun tak nak semayang terus semayang jenazah. Sebab apa? Panjang sangatlah ustaz doanya. So paling kurang kalau untuk Ustazah Syadia, bacalah Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau untuk ramai, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Okay, tadi dah 3 kali takbir dah. Takbir pertama Fatihah. Takbir kedua baca selawat. Takbir yang ketiga doa. Takbir yang keempat doa juga, tapi doa yang pendek pun cukup. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma la tahrimna ajraha. Ha tu sebab dia perempuan saya Syadia perempuan. Kalau ramai Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Sempat ke tidak salin tu? Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Okey, cukup. Okey, kemudiannya berselawat pada Nabi SAW. Kalau tak, kemudiannya kita pun bagi salam. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau di sisi Imam Ibn Hajar, bagi salam waktu sembahyang jenazah macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi bagi salam tu sekali dengan wabarakatuh. Kalau di sisi Imam Ibn Hajar. Kemudiannya pula syarat untuk solat jenazah yang ghaib ini adalah waktu jenazah tu meninggal ataupun waktu diuruskan jenazah tu, orang tu memang boleh sembahyangkan atas jenazah tu. Maksudnya dia bukanlah waktu tu baby lagi ke. Contohnya dia kata, ustaz saya nak sembahyangkan jenazah nenek saya lah ustaz, boleh tak? Bila nenek meninggal, waktu saya baby. Kata, waktu nenek saya meninggal dulu saya tak boleh sembahyang jenazah, saya tak sembahyang jenazah sebab saya baby lagi. Contoh. Boleh tak nak sembahyangkan jenazah begitu? Jawapannya tak boleh. Sebab waktu dia meninggal, kita tak boleh sembahyangkan pada dia. Kita baby lagi kan, tak kata apa. Ataupun belum lahir pun lagi, lagi dah tak boleh. Ataupun yang paling jelas sekali, kalau dalam keadaan haid, dalam keadaan uzur. So maknanya waktu jenazah tu meninggal ataupun waktu pengurusan jenazah tu sampai selesai, orang perempuan tu dalam keadaan uzur. Dalam keadaan uzur. Jadi bila dia dah suci, dia tak ada dah solat jenazah ghaib untuk orang tu. Solat jenazah ghaib untuk orang tu kalau waktu diuruskan jenazah tu, waktu dia meninggal tu, orang yang nak solatkan tu dalam keadaan suci.
Okey. Kemudiannya pula berapa lama tu dia tak kisah, ikut dalam mazhab Syafi'i dia ada pandangan-pandangannya lah. Tapi yang jelasnya yang paling memudahkan adalah tak kisah berapa lama pun, cuma seberapa cepatlah kita buat, bermula selepas daripada urusan jenazah tu dah selesai. Ustazah Syadiah tak boleh lagi sebab jenazah beliau belum diuruskan lagi. Ustazah Syadiah sekarang ni berada di Hospital Sungai Buloh untuk diuji COVID-19 ataupun tidak. Jadi jenazah beliau belum lagi diuruskan, masih lagi berada di bilik mayat di Hospital Sungai Buloh. Jadi sampailah jenazah beliau diuruskan, katalah jenazah beliau diuruskan besok. Terima kasih. Katalah jenazah beliau diuruskan besok. Jadi tunggu sampai besok bila dah diberitahu kata jenazah beliau dah selesai, dah disolatkan oleh pihak hospital ke ataupun oleh ustaz Azman, dah selesaikan solat beliau kan. Maka waktu tu barulah kita boleh solatkan jenazah beliau secara ghaib. Adakah diorang kena solat jenazah dulu Ustazah Syadiah baru Seeloknya begitu. Seeloknya begitu. Bila diorang dah solatkan baru kita solatkan. Okey. Berapa jangka waktu yang dimaksudkan? Adakah berbulan-bulan, contohlah kita duduk dalam hutan, kita dalam gua, so kita tak ada media sosial tu kita tengok rupanya dah meninggal. Waktu tu boleh buat? Katakanlah 3 bulan. Boleh. Tahun. Boleh. Walaupun contoh kata kadang-kadang bukanlah di hutan, kadang-kadang kita duduk kat luar negara ataupun kita duduk kat bandar, kita balik kampung, ada jiran kita yang jauh yang tak berapa rapat, mungkin mak kita pun lupa nak bagi tahu kita contohnya. So dia balik kampung, mak bagi tahu kan, tu pak cik tu dah meninggal dah. Bila mak? Tahun lepas kata. Weh, tahun lepas dah meninggal dah. Kan baru ingat nak minta duit raya tahun ni cakap. jadi dah meninggal dah rupanya. Boleh solatkan ghaib untuk dia. Tak ada masalah. Okey. Rasanya jelas kan? Berkaitan dengan solat ghaib. Kalau ada soalan, kita refresh balik tadi. Solat ghaib syaratnya macam syarat sembahyang macam biasa, kena tutup aurat, kena ada wuduk kan, menghadap kiblat. Lepas tu takbir yang pertama, niatkan waktu angkat takbir, niat sembahyang jenazah ke atas orang-orang tersebut. Kemudian dia baca Fatihah. Takbir kedua baca selawat. Takbir yang ketiga baca doa. Takbir yang keempat baca doa yang ringkas. Lepas tu bagi salam. Selesai. Kalau dia hanya tahu untuk baca Al-Fatihah and then selawat, yang doa-doa tu tak tahu, dia diam sahaja? Dia perlu berdoa. Tapi doa tu macam ni. Doa paling kurang kan, dia berdoa Allahumma ghfir lahu. Dah. Paling kurang lah kan. Allahumma ghfir lahu. Dah. Ya Allah ampunkan dia. Kalau dalam hati Ustaz? Dalam hati tak cukup. Dalam hati tak cukup. Dia perlu disebutkan di lidah. Takbir yang keempat, dia sebenarnya syaratnya mesti ada doa. Ada takbir yang ketiga atau takbir yang keempat tak ada masalah. Maknanya kalau dia dah doa pada takbir yang ketiga, takbir yang keempat dia tak doa langsung, dia terus bagi salam, solat masih lagi sah. Bagi salam yang pertama. Kanan kiri tak wajib. Salam tu dengan mulut. Jadi yang wajib adalah memberi salam. Bukan pergerakan kepala. Bukan pergerakan kepala.